Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah dijanjikan, saya akan sambung tajuk atau bahasa kali ini, iaitu kata ganti nama diri singkat. Ya, para pelajar sekalian, kita mulakan dengan definisi iaitu kata ganti nama diri singkat berasal daripada kata ganti diri. Anda telah pelajari bahawa kata ganti nama diri ada 3 jenis, iaitu kata ganti diri yang pertama, kata ganti diri yang kedua dan juga kata ganti nama diri yang ketiga. Jadi, kata ganti nama diri singkat ini berasal daripada ketiga-tiga kata ganti nama diri. Terdapat 4 kata ganti nama diri singkat, iaitu yang pertama ialah ku, yang kedua ialah kau, yang ketiga mu dan yang keempat ialah nya. Tadi telah diterangkan bahawa terdapat 4 kata ganti diri singkat. Inilah kata ganti diri singkat, iaitu ku, kau, mu dan nya. Ku, kata ganti singkat ku berasal daripada kata ganti diri aku. Manakala kau berasal daripada perkataan engkau, iaitu kata ganti diri kedua. Mu berasal daripada kata ganti diri yang kedua, kamu. Mu berasal daripada kamu. Nya pula berasal daripada perkataan dia ataupun nya, ia. Dia atau ia. Ya, kita guna nya. Inilah 4 kata ganti diri singkat. Kata ganti nama diri singkat tidak boleh berdiri dengan sendirinya. Kerana telah pun disingkatkan, maka kata ganti diri ini tak boleh berdiri dengan sendirinya. Umpama seorang manusia apabila dipotong kakinya, dia tak boleh berdiri dengan sendiri lagi. Jadi apa yang berlaku? Perlu bersandar kepada perkataan lain. Seperti manusia bila tak boleh berdiri dengan sendiri, dah tak ada kaki sebelah, maka cepat-cepat perlu bersandar kepada perkataan lain untuk terus berdiri. Kau, macam mana nak gunakan perkataan kau? Kata ganti diri singkat kau. Kau ini diletakkan di awal kata dan biasanya hadir bersama-sama dengan kata kerja. Contohnya, kau tahu, kau ambil, kau lihat. Apa yang anda dapati sekarang ini, perkataan kau ini telah pun digabungkan dengan kata kerja itu tadi. Contohnya, tahu, kau tahu, digabungkan menjadi satu ayat. Kau sudah bersandar kepada perkataan tahu dan berada di hadapan perkataan itu. Kau ambil. Perkataan kau, kata ganti diri singkat kau telah bersandar kepada perkataan ambil. Telah menjadi satu perkataan, kau ambil. Begitu juga dengan kau lihat. Seterusnya, kau tulis, kau desak dan kau siram. Kau diletakkan di awal kata, ya, dan hadir bersama dengan kata kerja. Digabungkan. Kau telah bersandar kepada perkataan kata kerja dan berada di bahagian hadapan. Seterusnya ialah perkataan ku. Kata ganti diri singkat ku. Kata ganti diri singkat ku ini pula diletakkan di awal kata dan di akhir kata. Kalau tadi kau
berada di hadapan perkataan tertentu, manakala ku ini lebih bebas. Ku boleh diletak di awal kata dan juga di akhir kata. Mari kita lihat contohnya. Ini dia contohnya. Ku hadapi, ku lalui, ku ingati. Ku sekarang ini berada di hadapan perkataan tertentu. Ku telah bersandar di bahagian hadapan perkataan tersebut. Ku hadapi berada di hadapan perkataan hadapi. Ku lalui sudah digabungkan menjadi satu perkataan. Begitu juga dengan ku ingati. Telah pun menjadi satu perkataan kerana ku telah bersandar kepada perkataan ingati. Sekarang lihat pula contoh di mana ku berada di belakang perkataan. Contohnya melarangku. Ku diletakkan, digabungkan dengan perkataan melarang tetapi berada di bahagian akhir perkataan melarang. Mengajarku. Ku berada di belakang perkataan mengajar. Menderaku. Ku juga berada di hadapan perkataan mendera dan telah menjadi satu perkataan. Seterusnya ialah perkataan mu. Bagaimana digunakan di dalam perkataan? Ku ini diletakkan di akhir kata sahaja. Ku tak boleh letak di hadapan. Hanya di bahagian akhir kata sahaja. Seperti rumahku, rumahmu, keretamu, jarimu. Kalau anda dapat lihat sekarang ini, mu berada di akhir kata. Dan digabungkan. Mu bersandar kepada perkataan sebelumnya tapi berada di akhir kata tersebut. Bukumu, telefonmu, jasamu, azammu. Kalau pada dapat lihat sekarang ini, semua perkataan mu, kata ganti singkat mu berada di akhir kata. Dan yang terakhir ialah nya. Anda dapat lihat tak sebelum perkataannya ada tanda sempang. Tetapi nya ini tidak bebas, tidak boleh letak di hadapan perkataan tetapi diletakkan di akhir kata sahaja. Contohnya ialah hasratnya. Nya berada di akhir kata perkataan hasrat dan merupakan satu perkataan sekarang ni. Digabungkan dua jenis perkataan ini menjadi satu. Maruahnya, usahanya, keinginannya, kepintarannya, failnya, pakaiannya. Sekarang anda dapati bahawa perkataannya berada di bahagian akhir kata bagi contoh-contoh perkataan yang diberi. Okay. Kata ganti diri singkat ini juga perlu mematuhi peraturan tata bahasa apabila berada dalam binaan ayat. Contohnya, ku tahu hasrat hatimu itu. Salah atau betul ayat ini? Kau terima hadiah daripada ku ini. Ku akan menjelaskan perkara itu nanti. Okey, apa pendapat anda tentang ketiga-tiga ayat ini yang ada perkataan kata ganti diri singkat? Contohnya, ku tahu, kau terima, ku akan. Ada tiga kata ganti diri singkat dan bagaimana penggunaannya? Betul ataupun salah dalam binaan ayat yang diberi? Okey, apakah kesalahan ayat-ayat tersebut? Ku tahu hasrat hatimu itu.
Aku tahu akan hasrat hatimu itu. Ya, didapati bahawa ayat baris yang pertama ini salah. Ku tahu hasrat hatimu itu. Digunakan perkataan ku di awal ayat. Mengikut peraturan tata bahasa, kata ganti diri singkat tidak boleh berfungsi sebagai subjek ayat. Bermaksud, kata ganti diri singkat tidak boleh berada di hadapan ayat. Tak boleh ada apa-apa kata ganti diri singkat digunakan di awal ayat dan berfungsi sebagai subjek. Tak boleh. Jadi apa yang perlu anda buat untuk betulkan ayat ini ialah dengan menggantikan perkataan kata ganti diri singkat ini ditulis dengan kata ganti diri yang penuh. Ku berasal daripada perkataan aku. Jadi anda perlu tulis penuh. Ku menjadi aku. Iaitu kata ganti diri yang pertama. Tak boleh singkatkan aku ni menjadi ku. Kalau tulis juga maka tidak tepatlah, salah daripada segi bahasa dan ayat ini dianggap tidak gramatis. Ya. Lihat kesalahan seterusnya. Ayat ini. Kau terima hadiah daripadaku ini. Salahlah ayat ini. Kenapa salah ayat ini? Kerana kau ialah kata ganti diri singkat. Dan sekarang ini kau diletakkan pada awal ayat ini. Digabungkan dengan perkataan terima. Kau terima. Ayat ini menjadi salah. Melanggar peraturan tata bahasa iaitu kata ganti nama diri singkat tidak boleh berfungsi sebagai subjek ayat. Jadi kau sebenarnya berasal daripada kata ganti diri yang kedua iaitu perkataan engkau. Jadi kita kena tulis penuhlah, tak boleh ringkaskan kau. Mewakili perkataan engkau. Saya ulang, kau ini salah kerana tidak boleh berada di hadapan ayat untuk berfungsi sebagai subjek ayat. Okey, kesalahan ayat yang seterusnya. Ku akan menjelaskan perkara itu nanti. Sekali lagi, melanggar peraturan tata bahasa yang baru kita pelajari. Ku tidak boleh berada di hadapan ayat sebab ku ialah kata ganti nama diri singkat. Ku berasal daripada perkataan aku. Kata ganti nama diri yang pertama. Jadi kita kena tulis penuh. Aku akan menjelaskan perkara itu nanti. Okey, kesalahan tata bahasa seterusnya. Oh Tuhanku, lindungilah hamba-Mu yang lemah ini. Sekarang kesalahannya terletak kepada kata ganti diri singkat mu. Betul lah berada di belakang perkataan hamba. Tapi apakah yang menyebabkan perkataan ini salah? Mu itu apa? Mu itu sesuatu yang dikaitkan dengan Tuhan. Jadi mu ialah Tuhan. Mu, kalau Tuhan, mu itu sudah menjadi kata nama khas. Bila kata nama khas, M untuk mu itu perlu ditulis dalam huruf besar. Apabila perkataan itu digabungkan, muncul M huruf besar tiba-tiba di belakang perkataan. Dari segi penulisan menjadi salah lah. Jadi perlu diletak simbol sempang. Sempang. Baru kita boleh mulakan dengan huruf besar.
Jadi hamba-Mu, mu itu mesti ditulis dalam huruf besar dan ada sempang sebelum itu. Oh Tuhanku, lindungilah hamba-Mu yang lemah ini. Kesalahan ayat ini ialah mu ditulis dalam huruf kecil dan tidak ada sempang. Jadi saya ulang, peraturan tata bahasa iaitu kata ganti diri singkat yang merujuk kepada nama Tuhan mestilah menggunakan huruf besar dan ada tanda sempang. Kita perlu memohon rahmat dan petunjuknya agar hidup kita sentiasa bahagia. Okey, sekali lagi, nya tu. Petunjuknya. Nya ini kita gantikan kepada sesuatu yang bermaksud Tuhan. Nya. Jadi nya ni kena tulis dalam huruf besar lah. N tu. Bila ditulis huruf besar N, maka sebelumnya kena ada sempang. Macam ayat yang saya tunjuk sekarang ini. Baru ayat ini menjadi gramatis dan tidak menyalahi peraturan penulisan. Kita perlu memohon rahmat dan petunjuknya agar hidup kita sentiasa bahagia. Okay, nampak tak cara penulisan yang betul bagi kata nama khasnya yang ditujukan kepada maksud Tuhan, kena tulis huruf besar N dan ada sempang. Okey, ringkas sahaja maklumat yang saya beri pada anda dan sekarang anda perlu membuat latihan. Okey, cara nak menulis latihan ini ialah seperti biasa anda perlu tulis hari. Kalau hari ini, hari Rabu, anda akan tulis Rabu dan tarikh hari ini ialah 24 hari bulan 2 tahun 2021. Aspek bahasa yang kita belajar ialah tata bahasa dan tajuknya ialah latihan kata ganti singkat. Selepas itu, anda akan tulis nombor 1, 2, 3, 4, 5 sehingga 10 sebab anda akan cuba buat 10 latihan kata ganti diri singkat ini. Okey, dah selesai format menulis latihan. Sekarang ini kita akan cuba menjawab soalan dengan mengaplikasikan fakta yang telah diberi tadi. Contohnya, ayat yang pertama ini, biar aku bantu kau mengangkat beg yang besar itu. Ada satu kata ganti diri singkat dalam ayat ini, iaitu perkataan kau. Bagaimana hendak menulis kau supaya ayat ini menjadi betul? Kau perlu bersandar kepada perkataan yang mana? Bantu kau atau kau mengangkat? Yang mana satu betul? Tadi anda telah pelajari bahawa kau perlu bersandar kepada perkataan sebab kau ialah kata ganti diri singkat. Jadi nak bersandar kepada perkataan bantu atau mengangkat. Tulis jawapan sekarang. Anda tak perlu menyalin ayat, cuma tulis jawapan sahaja. Nombor 2. Ayah menemani kau belajar, aku belajar matematik. Saya ulang. Ayah menemaniku belajar matematik. Kenapa salah perkataan ku belajar? Okey, kalau anda tak faham, anda boleh rujuk semula. Awak boleh kembali kepada
slide sebelum ini. Ku ni. Ku ni hanya ada di mana? Di awal atau di belakang perkataan untuk digabungkan, untuk disandarkan. Ya. Jadi, bagaimana nak betulkan perkataan ini? Tulis jawapan sekarang. Okey, ayat yang ketiga. Surat ini sudah ku beri kepadamu. Di sini melibatkan dua perkataan kata ganti diri singkat. Ku dan juga mu. Ku nak disandarkan kepada perkataan yang mana satu? Bagaimana pula dengan mu? Nak disandarkan kepada perkataan apa? Tulis jawapan sekarang. Kalau tidak faham, anda boleh rujuk penerangan yang diberi sebelum ini. Seterusnya, soalan nombor 4. Ibu dan ayah amat menyayangimu. Ada satu kata ganti diri singkat iaitu mu. Bagaimana hendak menulis mu? Nak digabungkan di mana? Pada perkataan apa? Tulis jawapan sekarang. Nombor 5. Sempena hari jadiku, ayah membelikan sepasang kasut sukan. Ku telah pun dipisahkan. Ku sepatutnya bersandar kepada perkataan. Bagaimana untuk menulis perkataan ini? Tulis jawapan anda sekarang. Ayat nombor 6. Kelakuan ia aku nampak banyak berubah. Kenapa ayat ini salah? Nak digantikan dengan kata ganti nama diri apa? Nak pilih yang singkat ataupun anda nak tulis yang penuh? Kata ganti nama diri yang penuh. Terpulang pada anda. Anda tulis jawapan sekarang. Soalan ke-7. Hari itu, ibu banyak menolong aku menyelesaikan latihan. Wah, dia bercakap dengan ibu. Ini berkaitan dengan ibu. Aku. Sesuaikah digunakan perkataan aku? Apakah perkataan yang sesuai untuk menggantikan perkataan aku? Yang ke-8. Elok engkau bersiap-siap kerana kesuntukan masa. Kalau kita nak singkatkan, perkataan mana yang akan menjadi kata ganti diri singkat? Dan bila disingkatkan, perlu bergabung dengan perkataan lain. Perlu bersandar kepada perkataan lain. Pada perkataan yang mana satu? Tulis jawapan anda. Ayat yang ke-9. Baru sekejap kau datang, sudah hendak balik. Ada satu perkataan kata ganti diri singkat iaitu kau. Bagaimana anda perlu buat untuk membetulkan ayat ini?
Tulis jawapan anda. Ayat yang terakhir. Akan kubuktikan kepada mereka, walaupun aku cacat, aku bukannya insan yang patah semangat. Ada kata ganti diri singkat di situ, iaitu ku. Akan ku atau ku buktikan. Ku akan ada disandarkan pada perkataan yang mana satu? Akan atau buktikan? Tulis jawapan anda. Okey, baiklah pelajar-pelajar sekalian. Itu sahaja yang anda perlu buat, ya, 10 latihan kata ganti diri singkat. Jawapannya akan saya masukkan ke dalam grup Bahasa Melayu. Dan anda akan hantar berapa markah yang anda dapat untuk latihan ini. Terima kasih kepada pelajar-pelajar yang sudi belajar tajuk kata ganti diri singkat hari ini.